Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya kalau Kerajaan Pakatan Harapan dulu apa yang dilaksanakan nak perkasakan Mahkamah Syariah ini. Jadi saya suka untuk menjelaskan di sini bahawa Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini tidak pernah pun mengabaikan kedudukan Mahkamah Syariah, dan usaha secara berterusan dilakukan untuk memperkasakan Mahkamah Syariah ini. Walaupun RUU 355 tidak dipinda di zaman Pakatan Harapan, akan tetapi banyak perkara-perkara lain yang telah dilakukan. Ini kerana pada pandangan kami pada masa itu, jika kita hendak membina sebuah empangan, apa yang perlu kita lakukan ialah kita pindahkan dulu binatang-binatang, rimau, gajah, beruang, kita pindahkan, keluarkan orang asli, kita potong dulu balak yang mana perlu, baru kita lepaskan air. RUU 355 ini ialah air itu. Kita tidak boleh lepaskan air terus kepada satu kawasan, kemudian baru kita nak pindah, baru kita nak pindahkan binatang, baru kita nak pindahkan orang asli, baru kita nak buat apa-apa. Tak. Kita gazet satu area, air itu paling akhir. Begitu juga dengan Mahkamah Syariah. Memberi kuasa, meningkatkan kuasa kepada Mahkamah Syariah itu adalah plan yang akhir, iaitu selepas pemerkasaan aspek-aspek lain diberi dan dibuat di sana dahulu. Antara beberapa perkara yang diberi penekanan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini terangkum dalam 4 perkara. Pertama, pengharmonian antara undang-undang syariah dan sivil. Ini secara khususnya melalui jawatan kuasa teknikal syarak dan sivil yang telah ditubuhkan, yang mana jawatan kuasa ini pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan bermesyuarat hampir setiap minggu membincangkan akta-akta yang baru, membincangkan penyelesaian-penyelesaian sehingga tidak berlaku lagi undang-undang yang bertembung di antara Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil yang banyak berlaku sebelum ini. Begitu juga membincangkan isu-isu umat Islam yang memerlukan tindakan perundangan Islam yang segera. Maka itu yang pertama sekali, pengharmonian di antara undang-undang syariah dan sivil. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ialah pembinaan kompetensi hakim, pendakwa syar'i dan peguam syar'i. Yang pertama, untuk hakim syar'i, Kerajaan Pakatan Harapan telah menghantar hakim-hakim syar'i di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, berkursus di Ma'had Al-Ali Lil Qudha Saudi selama sebulan, khusus untuk cara-cara membuat penghakiman, menulis penghakiman, supaya kita boleh mendapat kumpulan hakim yang lebih baik, yang mana keputusan mereka lebih baik, mereka mampu menulis penghakiman mereka lebih baik, mereka dapat menghasilkan keputusan kes yang lebih baik, dan insya-Allah rakyat akan mendapat manfaat yang banyak daripada hal ini. Yang kedua, pendakwa syar'i. Pendakwa syar'i ini sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, yang menyebut bahawa akan ditubuhkan Jabatan Pendakwa Syar'i Malaysia yang setaraf dengan Jabatan Peguam Negara untuk menguruskan jabatan hal ehwal pendakwaan syar'i ini. Jadi supaya pendakwa syar'i ini ada satu jabatan yang khusus yang mengurus mereka, yang mana mereka ini akan berada dalam keadaan perjawatan yang lebih baik, kedudukan yang lebih baik. Yang ketiga, peguam syar'i. Sebelum ini di Malaysia ini tidak ada akta yang secara khusus mentadbir peguam-peguam syar'i. Naik Kerajaan Pakatan Harapan, kita telah luluskan di Parlimen, iaitu di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Akta Guaman Syar'i 2019. Dalam akta ini, dia mentadbir bagaimana seorang itu boleh menjadi seorang peguam syar'i, lesennya, akaunnya, pejabatnya, tata kelolanya, kod etikanya, semua benda ada di dalam akta peguam syar'i ini, yang mana dengan adanya akta guaman syar'i ini, maka kerjaya profesion guaman syar'i ini setaraf dengan peguam sivil. Jika peguam sivil mempunyai akta profesion guaman, Legal Profession Act, maka peguam syar'i juga mempunyai akta guaman syar'i 2019. Ini telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Yang ketiga, Kerajaan Pakatan Harapan juga cuba memenuhi keperluan aspek tadbir urus, iaitu dari sudut perjawatan dan juga dari sudut prasarana. Di Mahkamah Sivil sekarang ni hakim tak menulis, dah pakai CCTV, dah pakai rakaman, semua hakim pakai recording. Kalau nak buat keputusan, maka hakim akan buka balik recording, akan tengok apa yang berlaku dalam perbicaraan itu, dan di sana hakim akan buat keputusan. Akan tetapi di Mahkamah Syariah, hakim masih menulis.
Di Mahkamah Sivil sekarang ni semua dokumen e-filing, difailkan secara online. Malah pengurusan kes tak perlu hadir ke mahkamah, dibuat secara online. Pengurusan kes dibuat secara email. Banyak menggunakan teknologi terkini, akan tetapi di mahkamah syariah masih tertinggal. Sebab itu di dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan baru ini, di dalam mesyuarat POSCAP sekalipun telah diarahkan oleh Datuk Seri Dr. Mujahid sebelum ini supaya Mahkamah Syariah Wilayah membuat kajian serius untuk mewujudkan sistem yang sama CCTV ini, supaya ada satu sistem yang sama di Mahkamah Syariah. Paling kurang kita bermula di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Itu satu tindakan serius untuk menaik taraf Mahkamah Syariah di Malaysia ini. Yang seterusnya ialah kajian mengenai semakan sedia undang-undang sedia ada. Di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, negeri Perak adalah negeri yang pertama mempunyai Mahkamah Utama Syariah. Mahkamah Syariah Utama Perak. Yang mana di negeri Perak sekarang ni sudah ada 4 tingkat. Negeri lain ada mahkamah rendah, ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Itu saja. Itu rayuan pun di peringkat negeri. Tapi Perak sudah ada 4 peringkat mahkamah ini. Jadi kita nak supaya sebab di dalam mahkamah sivil dan sistem mahkamah sivil, dia ada mahkamah magistrate, dia ada mahkamah session, dia ada mahkamah tinggi, dia ada mahkamah rayuan, dan dia ada mahkamah persekutuan, 5 tingkat. Jadi kita nak supaya ada satu sistem yang mantap, yang lebih baik, yang begitu terurus dan sama taraf. Ini maksudnya mengangkat martabat mahkamah syariah supaya menjadi sama taraf dengan mahkamah sivil. Justru segala tindakan ini 4 perkara yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, itu pengharmonian antara undang-undang sivil dan syariah, pembinaan kompetensi hakim, pendakwa dan peguam syar'i, memenuhi keperluan aspek tadbir urus, perjawatan dan prasarana, dan keempat, kerajaan bagi semakan undang-undang yang sedia ada. Semua ini adalah pemerkasaan mahkamah syariah. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak serius untuk mengangkat martabat undang-undang syariah di Malaysia adalah tuduhan yang liar, tuduhan yang tidak betul, adalah tuduhan yang sembrono dan tidak berasas. Semua ini adalah tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan sebelum pada ini supaya kedudukan Islam lebih kukuh, mahkamah syariah lebih tinggi dan lebih mulia, lebih baik kedudukannya. Dan sebenarnya jika tidak dijatuhkan secara tidak adil secara pintu belakang bawah ini, banyak lagi yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.